Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan pada pagi ini pada majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan disampaikan, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ini kali kedua saya sampai dekat sini. Kali pertama sebelum PKP dulu. Itu pun ganti Kapten Naim. Ini pun ganti juga katanya Kapten Naim. Wah, rezeki saya dengan Kapten Naim ni. Selalu saya jemput dia pergi ke masjid saya, Masjid Al-Um Bandar Baru Bangil, sebab saya mantan setiausaha di sana. Jadi selalu berhubung. Jadi insya-Allah ini antara ketetapan Allah. Allah mudahkan urusan kita dan kita teruskan majlis ilmu. Semoga semua akan mendapat manfaat bersama. Tuan-tuan dan puan Allah, di pagi yang mulia ini saya nak berkongsi dengan para jemaah tentang satu kitab, iaitu kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah. Kitab dia 83 muka surat je tuan-tuan. Dia kejap tengok dia, tapi bila disyarahkan 3 tahun tak habis-habis. Saya buka wasiat yang pertama. Lepas disyarahkan wasiat yang pertama, saya sambung wasiat yang kedua, jemaah komplain. Dia kata, Ustaz, 3 tahun tak habis-habis baru masuk wasiat yang kedua. Saya kata, memanglah wasiat pertama kita buka sebelum PKP. Wasiat kau buka, kita baca selepas PKP. PKP cuti pun dah setahun lebih. Jadilah 3 tahun. Jadi itu di antaranya pengalaman sedikit. Jadi para jemaah sekalian, kitab ini Imam Ibnu Qudamah tinggalkan semuanya berkaitan dengan nasihat. Kita yang melakukan, kita yang buat perkara tersebut, kita yang berdosa, semua kita kat dalam kitab tu. Wasiat pertama, Imam Ibnu Qudamah nyatakan ada 3 situasi yang manusia akan menyesal, iaitu yang pertama, ketika mana manusia dimasukkan ke dalam neraka Allah. Manusia apabila dimasukkan ke dalam neraka Allah, manusia akan mohon kepada Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Dan dalam Al-Quran hampir 10 ayat Allah nyatakan manusia akan minta dikembalikan, dan salah satu ayatnya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf yang bermaksud ketika mana kamu berada dalam neraka Allah, kamu melihat sahabat kamu dapat syafaat, kamu lihat sanak saudara kamu dapat syafaat, kamu lihat adik-beradik kamu dapat syafaat, dan ketika itu kamu tidak dapat syafaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, manusia pada ketika akan berkata, Ya Allah, tidak adakah jalan lain? Kembalikanlah kami ke muka bumi semata-mata untuk mendapat syafaat. Siapa yang boleh bagi syafaat, tuan-tuan? Di antaranya yang boleh memberi syafaat kepada kita selain daripada Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ni para sahabat kita yang duduk dekat sebelah-sebelah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok muka dia betul-betul. Cakap, Yop, kau dah masuk dalam surga, Yop, jangan lupa Dan, Yop. Kau lupa kan payah kita. Jadi sahabat-sahabat boleh memberi syafaat untuk kita dimasukkan bersama-sama di dalam syurga. Yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan, kamu manusia apabila telah dimasukkan ke dalam syurga, kamu akan mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke muka bumi. Kan pelik bunyinya. Tapi tidak pelik. Sebab perkara ini apabila manusia dimasukkan ke dalam syurga, manusia masih mohon kepada Allah untuk dikembalikan. Dan salah satu sebabnya sebab manusia apabila masuk dalam syurga Allah nanti dibentangkan buku catatan amalan yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam syurga. Dan kamu lihat dalam buku catatan tersebut ada satu amalan yang kamu lupa buat. Iaitu ketika mana amalan ini adalah penyebab kita semua apabila dimasukkan ke dalam syurga, walaupun syurga yang sama, tetapi tingkatan yang berbeza. Tingkatan itu adalah berdasarkan satu amalan, iaitu zikrullah kepada Allah. Kamu berzikir, kamu memuji-muji Allah. Ini di antara kamu akan diangkat darjat kamu di dalam syurga. Kamu akan duduk di tingkat atas.
Kita tengok duduk dalam surau yang sama, tiba-tiba Tok Imam duduk tingkat atas, kita ke bawah. Tok Bilal lagi tinggi dekat atas, kita ke bawah. Tok Siap paling tinggi. Jadi ini di antaranya kelebihan, iaitu satu amalan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringatan ini sampai sebab apa? Untuk kita lah. Kita lah kena lakukan supaya banyakkan zikrullah. Dan yang ketiga, manusia akan mohon kepada Allah dikembalikan ke muka bumi pada waktu bila? Pada waktu kamu dikuburkan, kamu berada dalam alam barzakh, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Kenapa tuan-tuan? Sebab manusia ingin lakukan satu amalan, yang mana amalan ini dia lupa ataupun dia kurang lakukan ketika mana hidup di atas muka bumi Allah. Iaitu ahli-ahli kubur ingin dikembalikan semata-mata untuk solat sunat 2 rakaat. Agak-agak solat sunat apa tuan-tuan? Kita ni macam-macam solat sunat ada. Pantang ada lapang kita solat sunat. Tapi penghuni kubur apabila dikembalikan, mereka akan solat sunat 2 rakaat, iaitu solat sunat qabliyah subuh. Kita tadi dah solat subuh. Sebelum solat subuh kita solat qabliyah subuh. Ikut sunnah Rasulullah kita solat di rumah. Kalau tak sempat di rumah, kita solat terus di surau. Tapi ingat, solat sunat qabliyah subuh adalah solat sunat yang diperlukan oleh penghuni-penghuni di dalam kubur. Ketika mana peringatan ini sampai kepada kita, kitalah yang kena buat. Bukan untuk orang yang dah meninggal. Kitalah, inilah nasihat kepada kita. Semoga kita tidak akan menyesal, kita lakukanlah. Itu wasiat yang pertama. Di antara wasiat-wasiat yang banyak, ada satu wasiat yang paling berat bagi saya, iaitu Imam Ibnu Qudamah nyatakan satu wasiat tentang amanah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72, yang bermaksud amanah ini pada asalnya ditawarkan kepada langit, langit menolaknya. Kemudian amanah itu diberikan kepada bumi yang kita duduk, bumi juga menolaknya. Kemudian amanah ini ditawarkan kepada gunung ganang yang paling besar di atas muka bumi, gunung ganang juga menolaknya. Dan akhirnya amanah itu ditawarkan kepada manusia, manusia menerimanya. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia ni manusia yang bodoh. Sesebesar makhluk Allah, langit tak nak terima amanah. Sesebesar makhluk Allah, bumi yang kita duduk tak nak terima amanah. Sesebesar makhluk Allah, gunung yang punya besar pun tak nak terima amanah. Tapi seseremah makhluk, iaitu nama manusia, menerima amanah tersebut. Dan Allah berfirman, manusia ini adalah manusia yang bodoh. Kalau kita berhalusi tuan-tuan tentang amanah, habis tengah syarah, silat-silat letak jawatan. Takut kita. Setiap mana tanggungjawab Allah berikan kepada kamu, kamu gagal, kamu khianat, ketika itulah kamu akan berhadapan dengan azab yang begitu besar. Sebab amanah ini ada di antara amanah melibatkan manusia, yang manusia akan berbalah di hari akhirat kelak. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 31, manusia akan berbalah di antara satu sama lain menegakkan haknya ketika mana di hari akhirat kelak. Anak tak kenal bapa, bapa tak kenal anak, isteri tidak kenal suami, semua tidak kenal. Kamu akan berhujah, ya Allah, bulan bin sipulan. Ketika mana hidup dilantik sebagai pemimpin, dilantik sebagai ketua, amanah tidak dijalankan, kita akan berhadapan dengan mereka. Sebab itu bila kita lihat tentang amanah, takut tuan-tuan. Tapi pada pagi ini saya nak bawa satu wasiat, iaitu Imam Ibnu Qudamah dia susun satu bab tentang kelebihan-kelebihan amalan. Rupanya Imam Ibnu Qudamah dia meletakkan satu persatu amalan ini paling besar. Bila kita baca, ya Allah, kenapalah kita lupa? Rupa-rupanya amalan ni paling baik. Amalan pertama ialah amalan yang akan melibatkan, amalan yang akan mendatangkan ganjaran daripada Allah, iaitu amalan itu ialah amalan yang menyebabkan kamu dapat ganjaran dan pahala di sisi Allah yang paling berat. Kalau ikut akal kita tuan-tuan, amalan paling berat apa? Solat jenazah tu. Solat jenazah, barang siapa solat jenazah dapat perumpamaan satu kirat. Satu kirat ni perumpamannya gunung Uhud. Kita buka telefon kejap lagi. Type gunung Uhud. Tuan-tuan, gunung Uhud panjang 7 km. Lebarnya 2 hingga 3 km. Ikut akal manusia yang cetek ni, gunung Uhud apabila letakkan di atas timbangan Allah, confirm paling berat. Ada amalan lain? Tak ada. Tapi Imam Ibnu Qudamah nyatakan, ada satu amalan yang kalau kamu lakukan, itu amalan paling berat di sisi Allah, tak ada amalan lain.
Itu amalan yang pertama. Nanti saya jelaskan apa amalannya. Amalan yang kedua, apabila kamu lakukan, kamu layak mendapat rahmat daripada Allah. Tapi kalau kamu tidak lakukan, Allah tarik balik rahmat Allah terhadap kamu, iaitu hubungan silaturahim. Amalan yang ketiga, apabila kamu dapat lakukan, wajib cinta Allah dan cinta Rasul terhadap kamu. Apa lagi yang kita nak? Kalau Allah sendiri mencintai kita, kalau Rasulullah SAW sendiri mencintai kita, apa lagi kita nak? Tidak ada apa dah. Itu adalah yang terbaik. Amalan ketiga ialah apabila kita bersahabat, kita berjumpa orang-orang lain dan kita cinta kepada orang tersebut kerana Allah, wajib cinta Allah dan Rasul terhadap kamu. Jadi itu 3 amalan. Jadi pagi ni para jemaah, saya bawa amalan yang pertama. Agak-agak amalan apalah yang paling berat di sisi Allah. Jadi kita mulakan. Tadi itu mukadimah je baru tu. Nah, ini baru dah baca kitab. Kita lihat amalan yang menyebabkan kamu mendapat amalan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan kitab ini, tuan-tuan. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah dalam wasiatnya pada bab kelebihan amalan. Ketahuilah olehmu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Sesungguhnya akhlak yang mulia merupakan perkara yang paling berat timbangannya pada hari akhirat kelak. Ia akan membawa pemiliknya kepada darjat orang-orang yang berpuasa dan darjat kepada orang-orang yang mendirikan solat ibadah malam. Apa amalan dia? Akhlak yang mulia. Imam Ibnu Qudamah bagi tahu akhlak yang mulia merupakan perkara yang paling berat timbangannya di sisi Allah. Dan orang yang berakhlak mulia akan diangkat darjat Allah setara dengan orang-orang yang rajin solat, setara dengan orang-orang yang rajin puasa. Perkara ini sebenarnya Imam Ibnu Qudamah dia mengambil daripada sebuah hadis qudsi yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq wa inna sahibil husnil khuluq la yabluru bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Yang bermaksud, tidak ada satu amalan jika kamu letakkan di atas timbangan Allah lebih berat daripada akhlak yang mulia. Barang siapa orang-orang yang berakhlak mulia, Allah angkat darjatnya setanding dengan orang-orang yang rajin solat, setanding dengan orang-orang yang rajin puasa. Inilah dia satu amalan yang mana Rasulullah bagi tahu kita, akhlak yang mulia. Jadi bab pagi ni tuan-tuan, kita cerita pasal akhlak. Akhlak ni tajuk di boring ustaz. Jemaah boleh tidur pasal akhlak ni. Daripada sekolah tadika cerita pasal akhlak. Masuk sekolah rendah, akhlak lagi. Masuk sekolah menengah, akhlak lagi. Masuk universiti, akhlak lagi. Masuk surau ni pun akhlak lagi. Tak habis-habis. Memang takkan habis cerita pasal akhlak. Dan tajuk ni tuan-tuan, saya bawa dekat Masjid Teluk Panglima Garang. Punyalah jauh. Saya cari juga mana Panglima, tak ada pun keluar Panglima dia. Teluk Panglima Garang. Lepas kuliah subuh tu, habis kuliah subuh, saya dikejar oleh seorang jemaah. Sampai dekat motor tu, Ustaz, sini kejap Ustaz. Minta kitab tu. Saya tunjuklah kitab ni. Kata ni, kenapa Ji? Saya daripada Jais. Terkejut saya cakap, sudah, tauliah kena tarik ke? Tak. Bukan tauliah kena tarik. Dia kata, Ustaz, minta buku tu Ustaz. Dia kata, Ustaz cerita pasal akhlak ni mudah faham. Dia daripada Jais, bahagian pelatihan pula tu. Dia jemput saya pergi ke HQ. Dia kata, mudah faham. Sebab apa mudah faham? Akhlak ni terlampau banyak. Banyak kitab tentang akhlak. Nanti saya jelaskan beberapa kitab yang saya bawa. Dan pagi ni insya-Allah para jemaah boleh faham tentang apa yang ingin dimaksudkan tentang akhlak tersebut. Jadi kita lihat, apa akhlak ini? Akhlak ni kalau kita tengok dalam kamus, akhlak ada 3 maksud. Pertama, budi pekerti manusia adalah akhlak. Kedua, kelakuan manusia adalah akhlak. Ketiga, tabiat manusia adalah akhlak. Sebab itu orang tua-tua cakap, engkau ni buang tebiat ke? Buang tebiat. Tebiat tu akhlak. Kan? Jadi itu di antaranya. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menjelaskan tentang akhlak. Imam Al-Ghazali mengatakan, akhlak kalau kita nak faham, ialah sesuatu perbuatan ataupun kelakuan yang kamu lakukan, tak perlu dipikir. Itulah akhlak. Sebagai contoh yang pertama, cara percakapan manusia. Banyaknya kamu bercakap benda yang berfaedah, bercakap benda datangkan kebaikan, akhlak kamu akhlak yang sempurna. Tapi banyaknya kamu bercakap benda yang melarakan,
bercakap benda yang tidak mendatangkan faedah, itu akhlak yang buruk. Akhlak itu dizahirkan daripada cara percakapan kamu. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu akan terzahir ketika mana seseorang itu terkejut ataupun melatah. Tuan-tuan tengok, kalau orang jatuh terkejut, jatuh air, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, dia akhlak yang mulia. Dia akhlak yang mulia kalau dia terkejut ataupun melatah memuji-muji Allah. Tapi kalau dia melatah, dia sebut benda lain, oh mak kau hijau, macam-macam dia sebut, itulah akhlak dia. Sebab apa tuan-tuan? Tidak ada orang yang melatah, dia akan bercakap, kau tunggu kejap, aku fikir aku nak cakap apa, kau tunggu. Tak ada. Tak ada fikir-fikir dah. Dia akan lafazkan apa perkataan yang dia lazimi, itulah akhlak dia. Jadi para jemaah, tuan-tuan nak tahu akhlak member-member sebelah tuan-tuan, cucuk pinggang dah tengok bunyi apa. Sudah ustaz ni. Merepek betul. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan ketika mana seseorang itu ditimpa musibah ataupun malapetaka. Sebagai contoh, kita dah habis kuliah, kejap lagi kita keluar daripada surau ni, tersandung batu. Ketika mana kamu tersandung, kamu berkata astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, subhanallah, kamu muji-muji Allah. Kamu akhlak yang hebat. Kalau ada anak muda tuan-tuan akhlak begini, ambil dia sebagai calon menantu, insya-Allah ikut. Rasulullah yang bagi tahu. Dia zahir daripada apa yang kamu buat. Ketika mana dia timpa musibah ataupun malapetaka. Tapi bila seseorang itu keluar tersandung batu, dia berkata, bodoh punya batu, kenapa kau duduk sini, kau duduk sana, batu tu pun pening. Jadi ini di antara akhlak manusia. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian kita lihat, di dalam Al-Quran juga Allah menyatakan tentang akhlak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa isqala rabbuka lil malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang bermaksud Tuhanmu berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, aku ingin menjadikan khalifah untuk mendiami muka bumi. Kemudian malaikat berkata, ya Allah, adakah engkau ingin menjadikan khalifah yang suka bunuh-membunuh, melakukan kemungkaran, melakukan kerosakan, sedangkan kami para malaikat sentiasa bertasbih kepadamu? Lalu Allah berfirman, aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Dalam Al-Quran, ayat surah Al-Baqarah, ayat nombor 30, Allah jelaskan akhlak manusia bukan akhlak yang baik. Suka laku membunuh-bunuh, lakukan kerosakan, melakukan kemungkaran. Ini akhlak manusia, dan Allah ceritakan akhlak manusia ini sebelum kejadian Nabi Allah Adam AS. Dan Allah juga menceritakan akhlak iblis. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, iaitu, wahai iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Lalu iblis menjawab, ya Allah, aku lebih mulia daripadanya. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan kau jadikannya daripada tanah. Inilah akhlak iblis. Riak, ujub, takabur. Kalau kita ada akhlak-akhlak ini, kita genglah dengan iblis. Ini di antara tentang mukadimah akhlak. Baik tuan-tuan, untuk penjelasan lanjut, saya bawa tuan-tuan beberapa kitab kita nak mengetahui tentang akhlak. Kitab yang pertama, iaitu ada satu kitab bernama Tafsir Al-Mardu'i. Tafsir Al-Mardu'i telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Tuan-tuan dapat kitab ni, tuan-tuan baca memang sedap. Sebab apa? Dia bahasa Malaysia betul. Kitab tafsir yang lain daripada Indonesia banyak. Perkataan butuh pun dalam tu. Binatang apa pula butuh ni? Sudah, pening kepala. 3 minit duk kaji ayat tu. Tapi bila yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, tuan-tuan bacalah. Kitab ini dibangunkan tafsirnya bukan mengikut ayat, tapi diikut bab. Bab pertama, bab keluarga. Bab kedua, bab ekonomi. Dan salah satu babnya tentang akhlak. Dikumpulkan semua ayat Quran tentang akhlak, dikumpulkan semua hadis-hadis tentang akhlak, berjumlah 200 lebih muka surat. Kalau kita syarah pagi ni, 4-5 kopi muka surat je, settle. Balance macam mana? Kena jemput lagi. Sudah. Akhlak, kitab yang kedua, iaitu kitab 40 akhlak yang mulia, yang disusun oleh Allahyarham Syekh Fahmi Zamzam. Itu pun dah 40. Kita nak syarah pagi ni tuan-tuan, 40 takkan selesai. Mungkin dapat 5, mungkin dapat 6. Habis balance macam mana ustaz? Kena jemput lagi nampaknya. Sudah. Tapi kitab yang ketiga, iaitu kitab bernama Makarim Al-Akhlaq, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Utamin rahimahullah. Syekh Muhammad Saleh Al-Utamin, dia bangunkan satu kitab bernama Makarim Al-Akhlaq, dan dalam kitab tersebut hanya ada 6 saja akhlak. Kenapa 6?
Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymeen, dia telah kluster-klusterkan akhlak ni, dia grup-grupkan daripada beratus-ratus akhlak, tinggal 6 saja akhlak. Dan daripada 6 dipecahkan kepada 2. 3 akhlak antara kita dengan Allah dan 3 akhlak lagi antara kita dengan manusia. Saya jelaskan kepada jemaah ke-6 akhlak ini, dan pagi ini kita muhasabah diri sendiri. Ya Allah Ustaz, dalam 6 tadi 1 je ada Ustaz, 5 lagi tak ada. Itu pentingnya majlis ilmu. Setidak-tidak kita faham, kamu boleh menilai diri kamu. Layak kamu ataupun tidak mendapat ganjaran yang paling berat di sisi Allah. Kita boleh muhasabah diri. Ustaz, daripada 6 tu Ustaz, 6 tu memang sayalah yang dimaksudkan dalam akhlak tu. Kalau jemaah ada 6 perkara sendiri, lepas kuliah datang sini, saya suruh pengurusi bagi hadiah. Bukan saya lah. Jadi di antaranya, setidak-tidak kita faham tentang akhlak, kita faham tentang diri kita sendiri. Adakah kita layak ataupun tidak dapat ganjaran yang paling besar? Kalau tidak layak, inilah peluang kita duduk dalam majlis ilmu, masa masih ada. Kamu berubah, kamu istiqamah dalam beribadat, dan insya-Allah kita dapat ke-6 perkara tersebut. Baik, kita mulakan yang pertama. Suspend Ustaz ni. Baik, yang pertama tuan-tuan. Sebelum tu saya minum sekejap. Akhlak yang pertama ialah membenarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. 2 perkara ini, apabila kamu membenarkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam hadis, akhlak kamu akhlak yang sempurna. Kenapa Al-Quran? Kenapa hadis? Al-Quran ini Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi hadisa. Tidak ada perkataan yang lebih benar melainkan perkataan Allah, iaitu Al-Quranul Karim. Tidak akan ada. Bagi orang Islam, sumber rujukan kita adalah Al-Quran yang pertama. Jadi bagi orang Islam, kamu percaya kepada Al-Quran, kamu dapat akhlak yang mulia. Dan kita lihat Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang pertama. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Yang bermaksud, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang telah disusun, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan daripada sisi Allah yang maha teliti lagi maha bijaksana. Al-Quran itu telah disusun dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kamu percaya kepada Al-Quran, kamu dapat akhlak yang pertama, tapi belum lagi dia Al-Quran dengan hadis. Tuan-tuan, saya yakin dalam surau pagi ni semua percaya pada Al-Quran. Tak ada orang yang tak percaya pada Al-Quran. Kalau tak percaya pada Al-Quran, kita pun tak datang solat subuh pagi ni. Tapi kita lihat, di kalangan kita ni ada yang menolak hadis. Dia kata, Ustaz, apa barang hadis Ustaz? Ustaz baca tadi surah An-Nisa ayat 87 tu, Al-Quran adalah, Al-Quran tu perkataan Allah. Kita ikut Al-Quran dah lah. Tak payah ikut hadis. Dia lagi hebat daripada kita. Orang macam ni tuan-tuan, susah nak berdebat dengan dia. Akal dia panjang. Macam-macam hujah dia keluar. Tapi kita tak pelik. Sebab orang yang menolak hadis bukan berlaku zaman sekarang. Berlaku pada zaman Rasulullah lagi. Orang yang menolak hadis ni berlaku pada zaman Rasulullah lagi. Kita lihat dalam satu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika mana Rasulullah diisra'kan pergi Masjidil Aqsa, di-Mi'rajkan naik ke atas langit, dalam satu riwayat Imam Muslim. Imam Muslim dia menjelaskan ketika mana Rasulullah di-Isra', di Mi'raj, Rasulullah turun. Ketika mana Rasulullah turun daripada langit, Rasulullah tidak bergembira. Rasulullah takut. Sebab apa takut tuan-tuan? Perkara yang terjadi pada Rasulullah, Rasulullah pernah sebarkan. Sedangkan perkara yang sebelum ini terjadi pun orang dah tolak. Ini kan satu cerita yang tak masuk akal. Bila Rasulullah duduk, dalam riwayat Muslim menceritakan Rasulullah duduk dalam keadaan takut, datang Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, Ya Muhammad, tak ada cerita baru ke pagi ni? Seolah-olah nak menyindir. Ni perangai Abu Jahal. Dalam riwayat tersebut, Abu Jahal bertanya, Ya Muhammad, tak ada cerita ke pagi ni? Lalu Rasulullah menjawab, ada. Apa ceritanya? Aku telah pergi ke Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke atas langit. Dan Abu Jahal mengatakan, habis pagi ni yang kau ada dekat sini pasal apa pula? Sebab perjalanan pergi Masjidil Aqsa 40 hari perjalanan. Rasulullah cerita dalam tempoh 1 malam. Lalu Abu Jahal berkata lagi, Ya Muhammad, kalau betullah ini perkara yang berlaku, boleh ataupun tidak, aku panggil semua orang berkumpul dekat sini, kamu cerita balik apa yang kamu cerita pada aku. Lalu Rasulullah kata, boleh, no problem. Tapi Rasulullah tak cakaplah orang putih.
Boleh, tak ada masalah. Kemudian dipanggil ke semua orang untuk berhimpun. Lalu Abu Jahal mengatakan, ya Muhammad, kau cerita balik apa yang kau cerita pada aku tadi. Rasulullah ceritakan semula. Dan apabila selesai bercerita, apa yang terjadi tuan-tuan? Dalam kalangan yang ramai-ramai datang tadi, satu golongan murtad. Murtad ni apa? Keluar daripada Islam. Dah beriman kepada Allah, dah beriman kepada Rasulullah, tiba-tiba keluar daripada Islam sebab tak percaya apa yang Rasulullah bagi tahu, sebab tak masuk akal. Tak masuk akal, tuan-tuan. Satu golongan murtad, inilah yang Rasulullah takutkan. Bukan mudah nak bawa diorang masuk Islam, tapi keluar murtad begitu mudah. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu dah dengar cerita belum apa yang Rasulullah ceritakan? Apa yang Rasulullah ceritakan? Dia ceritakan balik kepada Abu Bakar. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Bakar, adakah engkau percaya? Abu Bakar menjawab, kalaulah orang yang bercerita itu bernama Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Sebab itu dia digelar As-Siddiq. Golongan yang ketiga pula bertanya, ya Rasulullah, kalau betul-betul kamu dah sampai Masjid Aqsa, kamu ceritakan bentuk masjid tersebut. Sebab aku daripada sana. Orang yang bertanya ini tahu tentang Masjid Aqsa. Dia bertanya kepada Rasulullah supaya ceritakan bentuk masjid untuk meyakinkan dia. Rasulullah menceritakan. Keseluruhan Rasulullah ceritakan. Dan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, dia mengatakan, wallahi apa yang dikatakan Muhammad adalah betul. Tapi kami tetap tak percaya. Golongan ini pada zaman Rasulullah dah jadi dah. Kalau sekarang tuan-tuan tak heran, kita ni jauh dengan Rasulullah. Jadi ini di antaranya. Apa yang cuba disampaikan tuan-tuan? Kita lihat, dalam kitab ini dia menjelaskan tentang apa yang patut kita buat tentang hadis. Dalam kitab ini dia menjelaskan, diletakkan satu riwayat, iaitu tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza waqa'a az-zababu fi syarbi ahadikum falyakmis, summa lizanzifu fa inna fihi hida janaha hida wal ufra shifa." Yang bermaksud, sekiranya lalat masuk dalam minuman kamu, kamu tenggelamkan lalat tersebut kerana di sebelah sayapnya ada racun dan di sebelah sayap lagi ada penawar. Tuan-tuan, kalau saya yang bagi tahu jemaah tentang perkara ini, tuan-tuan akan cakap, ustaz ni bohong ni. Kaji Quran pun tak habis, pergi kaji lalat pula. Tapi bukan saya yang bagi tahu. Perkara ini dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dahulu. Ikut akal kita tuan-tuan, 1400 tahun dahulu, teknologi pun tak ada. Saintis pun tak ada. Tak ada kerja Rasulullah pergi kaji lalat. Nak buat apa? Tapi bila hadis ini timbul, rupa-rupanya ingin dijelaskan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu daripada Allah. Dalil dia dalam surah Al-An'am ayat ke-50. Allah terangkan dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ayat ke-50 Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku tahu benda gaib. Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahawasanya aku ni malaikat. Dan tidaklah aku berkata-kata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Baginda bagi tahu Rasulullah tidak tahu benda gaib. Rasulullah bukan malaikat. Dan Rasulullah tidak berkata-kata melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda. Jelas, kamu percaya kepada Al-Quran, wajib kamu percaya kepada hadis. Selesai yang pertama. Dan saya rasa semua jemaah dalam surau ni nombor satu dapat. Ustaz, hadis saya percaya, Al-Quran pun saya percaya. Jadi tuan-tuan yang pertama, tuan-tuan right. Cantik Ustaz, pertama ada. 1 daripada 6 dah ada dah. Tinggal lagi 5. Ustaz, cepat sikit nombor 2. Okey, baik. Saya bagi nombor 2. Sebelum nombor 2 tuan-tuan, sebelum lalat masuk, saya minum dulu. Alhamdulillah. Okey, kita masuk yang kedua. Standby. Yang kedua, akhlak yang kedua ialah kamu mengamalkan segala hukum hakam yang telah ditetapkan kepada manusia seperti mana kefarduan dalam beribadat, solat kamu, puasa kamu, zakat kamu, haji kamu, segala-gala kefarduan yang Allah tetapkan kepada kita, kita lakukan. Kita dapat akhlak yang kedua. Senang. Sebab apa amalan?
Sebab Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita jin ke manusia, tuan-tuan? Kita manusia. Allah jadikan kita sebagai manusia, pertama fungsi kamu ialah beribadat. Kamu lakukan segala-galanya, selesai amanah yang kedua. Akhlak yang kedua. Tuan-tuan, solat yang kita buat ni bukan mudah. Bukan saya yang cakap. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46, Allah nyatakan solat itu bukanlah mudah. Solat yang kita buat ni susah sebenarnya. Kita lihat Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Wasta'inu sabri wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan menunaikan solat. Wa innaha lakabiratun ila alal khashiin. Sesungguhnya solat itu amatlah berat, melainkan bagi orang-orang yang khusyuk dan yakin akan bertemu dengan Tuhannya. Kita muhasabah diri pagi ni. Dulu ustaz, dulu memang susah nak solat. Kau tak kena tibai dek mak dengan rotan, kau tak datang surau. Tak kena duk bebel dengan bini kat rumah, tak datang surau. Tapi ketika ini kita muhasabah diri kamu. Kamu datang solat dengan sukarela. Kamu datang solat dengan ikhlas. Tak kena paksa, tak kena cubit, semua tak kena. Jadi ketika mana kamu diberikan satu kelebihan, solat dengan khusyuk, dengan tenang hati, dengan ikhlas, tanpa dipaksa, kamulah orang yang beriman. Berbanding dengan, berbeza dengan dulu. Dulu semua orang kena paksa, saya pun kena paksa. Sampai kadang-kadang membohong, tipu solat. 4 rakaat, 3 cukup dah. Tapi kita inilah Allah nyatakan solat itu amatlah berat, melainkan kepada orang yang khusyuk dan yakin akan bertemu dengan Tuhannya, dan kamulah orang yang beriman. Kita boleh berbangga pada pagi ini. Ramai lagi dekat luar tu yang tak solat. Solat tu berat, tapi kamu berjaya lakukan. Ini di antara kebaikan yang boleh kita banggakan dengan amalan kita. Jadi yang kedua, tentang segala amalan-amalan kamu. Selesai solat, selesai puasa, selesai zakat. Zakat, tuan-tuan. Saya mantan ketua amil karyah dengan amil zakat. Zakat ni para jemaah, kebanyakan antara kita ni zakat ni bila zakat fitrah confirm dia tak tinggal. Confirm tak tinggal. Walaupun dia bayar di penghujung hari sampai dia tegur, "Imam, kau jangan mula solat raya, aku belum bayar zakat lagi. Lepas aku bayar, kau jalan." Imam pun kena tegur. Padahal 30 hari punya panjang dia buat apa? Hari yang terakhir juga dia cari. Ingat, walaupun zakat fitrah dah selesai, zakat-zakat lain wajib. Jangan tinggal. Ustaz, kita jamak je ustaz, bayar zakat fitrah, zakat lain kira settle. Oh, suka-suka dia nak buat syarat tu. Tak, zakat lain juga wajib. Kena ingat. Jangan dianggap bayar zakat fitrah dah selesai, tapi zakat-zakat lain kamu lupa. Ini di antaranya. Baik, yang kedua habis. Tentang amal ibadat kamu. Cantik ustaz, 2 daripada 6 dah ada, tinggal lagi 4. 2 dah ada dah. Yang ketiga, akhlak yang ketiga ialah antara kita dengan Allah tinggal lagi 1. Yang ketiga ialah kamu sabar apabila ditimpa ujian ataupun musibah daripada Allah. Kesabaran kamu adalah akhlak kamu. Sebab apa tuan-tuan? Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Wabassihis sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berfirman, sampaikanlah kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar apabila ditimpa musibah, lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu bila kamu bersabar, Allah berikan satu kabar berita gembira kepada kamu. Ada satu surau tu bila saya sebut, dia kata, "Ustaz, tu ayat Quran ni." Habis kau ingat ayat apa? Sebab itu tuan-tuan, perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau kita letak dalam Facebook, dalam WhatsApp sekalipun, eja penuh-penuh. Itu ayat-ayat Quran. Dan ada juga sahabat, "Ustaz, baru kemalangan saya pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Ustaz, saya belum mati Ustaz." "Apa kau ingat itu untuk orang mati je ke?" Bukan untuk orang mati saja. Orang yang apa-apa ditimpa musibah, kita boleh lafazkan perkataan tersebut. Jadi ini di antaranya kesabaran kamu bila dihadapi musibah, malapetaka, ujian daripada Allah, kamu sabar, kamu dapat akhlak yang ketiga. Tuan-tuan, Allah letakkan dalam satu riwayat dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dalam Al-Quran, Allah ceritakan tentang Nabi Ayub.
Nabi Ayub, bila kita baca sirah Nabi Ayub ditimpa musibah dan ujian daripada Allah, penyakit yang berpanjangan. Penyakit yang berpanjangan. Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub walaupun ditimpa musibah, penyakit berpanjangan, masih memuji-muji Allah. Tidak diminta untuk kesembuhan. Kita tuan-tuan demam baru sekejap, kita dah berdoa dah, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, ya Allah aku nak beramal, nak beribadat, nak berpuasa. Demam baru sekejap. Nabi Ayub sakit punyalah lama. Tuan-tuan pernah dengar tak kisah Nabi Ayub? Yang mana Nabi Ayub ada ulat dekat tangan dia. Nabi Ayub ulat dekat tangan jatuh pula. Ulat jatuh. Dia ambil balik ulat, letak atas balik kat tangan dia. Tuan-tuan pernah dengar ke tak pernah dengar? Ke saya seorang je yang baca buku ni? Kisah ni tuan-tuan saya bawa ketika mana saya jadi ketua asrama. Saya jadi ketua sekolah. Saya kata budak-budak yang demam ni tak nak pergi sekolah. Saya kata, apa barang kau ni? Nabi Ayub sakit punya lama, sampailah ulat makan tangan dia, ulat tu jatuh, Nabi Ayub ambil balik. Nabi Ayub relax je, kau dah baru demam sekejap tak nak pergi sekolah. Saya basuh budak-budak. Bila dah bosan ni tuan-tuan baru tahu sebenarnya kisah tu tak sahih. Jangan ceritakan. Tak sahih. Dah besar macam ni baru tahu. Tapi cerita dah dulu. Macam-macam cerita dah. Jadi ini di antaranya jangan kita sebarkan benda yang tidak sahih. Jadi ingat, segala ujian yang ditimpakan kepada kamu sebagai satu ujian, dan Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 286, ujian itu diberikan mengikut kesanggupan kamu. Ujian itu diberikan mengikut kesanggupan kamu dan kamu boleh hadapi. Allah tidak akan berikan kepada ujian kepada manusia melainkan dia boleh hadapi. Kalau kamu tak boleh, Allah tidak akan uji kamu. Tetapi disebabkan kamu boleh, Allah uji kamu. Tuan-tuan, saya bulan 9 tahun lepas ke Malangan, naik motor daripada Putrajaya balik ke Bandar Baru Bangi. Ni patah kaki kanan ni sebenarnya. Kaki kanan ni patah. Sebulan tak pergi kuliah. Lepas langgar tu, ada hamba Allah Cina, umur 28 tahun, dia keluar simpang tak ikut syarat, langgar. Jadi Cina ni serba salah, dia ambil saya bawa pergi hospital. Sampai hospital, dia mohon maaf, macam berzikir. Ayah minta maaf, minta maaf, minta maaf. Banyak sangat. Masuk dalam ward, dia minta maaf. Masuk bilik isteri, dia minta maaf. Keluar bilik isteri, dia minta maaf. Jumpa doktor, minta maaf. Jadi saya ni dah rasa sakit. Nak sedapkan hati Cina ni, saya kata dekat dia, you tak payah minta maaf. Sebab kita orang Islam ada qada dan qadar. Allah dah tentukan akan jadi pada kamu, tetap akan jadi. Kalau you tak langgar saya dekat sini, mungkin orang lain langgar. Saya kata kat dia, saya nak yakinkan dia, kita orang Islam ada qada dan qadar. Allah uji kamu, ini sebagai salah satu ujian. Kamu sabar, kamu dapat akhlak yang sempurna. Saya bagi tahu dekat dia supaya tak payah minta maaf banyak-banyak. Apa kata dia tuan-tuan? Ayah, samalah, saya punya Tuhan pun cakap ni macam juga. Rupanya Cina ni pun ada qada dan qadar. Jangan main-main. Dia yang cakap, bukan saya cakap. Dia kata, ayah samalah, saya punya Tuhan pun ni macam. Kalau dah kena, kita tak boleh elak. Oh, okeylah kalau macam tu, tak payahlah minta maaf banyak kali, sakit ni. Rupanya Cina ni ada qada dan qadar. Ni pengalaman baru saya, tak payah baca kitab Cina, dia yang bagi tahu. Jadi di antaranya, ini ketentuan Allah. Akhlak yang ketiga, kalau kamu sabar, kamu akan dapat akhlak yang ketiga. Jadi, kamu right. Tak boleh Ustaz 50-50 Ustaz. Kadang-kadang sabar, kadang-kadang tak sabar. Inilah kita muhasabah diri. Nombor 1, nombor 2 confirm dah. Nombor 3, 50-50. Jadi inilah masa kita muhasabah diri. Akan datang terjadi, kamu kena ingat, kesabaran kamu membawa pada akhlak yang terbaik. Jadi habis 3 perkara, kita masuk lagi 3 perkara, iaitu antara kita dengan manusia. Syekh Muhammad Saleh Al-Utamin rahimahullah mengatakan, akhlak antara manusia inilah yang akan menyebabkan manusia terjerumus ke dalam neraka Allah. Dan akhlak yang ketiga dan keempat ni susah. Sebab apa? Akhlak antara kita dengan Allah, dia one way communication. Allah arah, kita ikut. Allah uji, kita sabar. Tapi akhlak antara kita dengan makhluk, dia menjadikan sukar sebab antara dengan makhluk mempunyai perangai yang sama, nafsu yang sama, kehendak yang sama. Boleh semua sama. Memang payah. Tapi kalau kita ada, kita boleh berbanggalah pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita masuk akhlak yang keempat, iaitu akhlak yang pertama antara kita dengan manusia. Akhlak yang keempat ialah kamu menahan diri daripada mengganggu orang lain. Senang Ustaz, saya memang tak kacau orang. Saya memang baik. Kita tengok dulu sebelum kamu declare kamu baik atau tidak. Kita tengok apa contoh dia. Kamu menahan diri daripada mengganggu orang lain.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram, kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baldikum haza." Yang bermaksud darah kalian adalah haram, harta kalian adalah haram, kehormatan kalian adalah haram. Seperti mananya haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Yang mana hadis ini Rasulullah lafazkan ketika mana khutbah hari raya Aidil Adha. Kita nak sampai Aidil Adha hari ni. Rasulullah ketika berkhutbah, Rasulullah jelaskan diharamkan kamu menumpahkan darah orang lain. Diharamkan kamu mengambil harta orang lain. Diharamkan kamu mengusik kehormatan orang lain. Dengan dikatakan dengan hadis yang lain, diharamkan segala-galanya. Kamu tak dibenarkan mengganggu orang. Ustaz, saya mohon tak ganggu. Kita lihat contoh yang pertama, tuan-tuan ganggu ataupun tidak. Baik. Contoh yang pertama di sini mengatakan ada sebuah riwayat yang diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abdurrahman bin Abu Laila. Abdurrahman bin Abu Laila. Abdurrahman bin Abu Laila dia mengatakan ketika mana dia memusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan Rasulullah berkata, "Wahai sahabat, kita berhenti di pohon ini." Jadi semua sahabat berhenti. Semua sahabat pergi dekat pohon tersebut dan Abdurrahman bin Abu Laila yang berada di situ menceritakan ada sahabat yang tertidur sebab penat. Ada sahabat lain yang tak tidur. Jadi Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan ketika mana sahabat yang sedang tidur ini, sahabat yang tak tidur pergi ikat kaki sahabat yang sedang tidur. Tak ada kerja betul lah dia orang ni. Ikat kaki sahabat yang sedang tidur. 1, 2, 3 dia tarik. Bagi terkejut hamba Allah yang sedang tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Tuan-tuan pernah buat ke tak pernah buat, tuan-tuan? Tak pernah. Bohong. Biasa inilah perkara yang kita buat kan. Datang surau dia paling awal, jubah putih, semua putih, lampu belum buka. Jemaah kedua masuk, terkejut dia dekat situ, kita gelakkan dia. Padan muka. Jadi perkara yang pertama, diharamkan seseorang muslim mengejutkan muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'yuzanna ahadukum mata'a ahihi la iban wala jadda. Diharamkan seseorang muslim mengambil atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Saya ulang semula. Diharamkan seseorang muslim mengambil atau menyembunyikan barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Tuan-tuan, dulu waktu PKP kita sembahyang tarawih. Siapa tak bawa sejadah tak boleh masuk surau. Betul tak AJK? Betul kan? Saya setiausaha saya tahu, bang, sajadah tak ada, pergi sembahyang kat rumah. Sajadah kecil pula, kau pergi sembahyang kat rumah. Sajadah semua bawa seorang satu sembahyang tarawih. Biasa orang sembahyang ni bawa sajadah, tuan-tuan, telefon ni akan letak dekat depan ni. Allahu Akbar, telefon letak kat depan. Allahu Akbar. Member sebelah ambil telefon dia, selit bawah sajadah dia. Apa jadi, tuan-tuan? Mufarakah orang ni. Mufarakah telefon dia hilang. Jangan kata jemaah, tok imam pun boleh mufarakah kalau telefon dia hilang. Kalau dia tak mufarakah solat subuh tadi, tuan-tuan, solat subuh kita tadi 3 rakaat, percayalah. Subhanallah, kau jangan kacau telefon aku hilang ni. 3 rakaat dia sembahyang subuh. Jadi perkara ini diharamkan seseorang muslim menyembunyi atau mengambil barang muslim yang lain dengan tujuan untuk bergurau. Yang kedua ni tuan-tuan pernah buat ke tak pernah buat? Tak pernah buat juga. Hebat betul lah majlis surau Nurul Al-Ikhlas ni. Nurul Ikhlas. Hebat jemaah ni. Jarang jemaah ni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, contoh yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadghuna ma'al ghibah. Wahai sahabat, kamu tahu tak ghibah ni apa? Sahabat angkat tangan. Allah wa Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Lalu Rasulullah jelaskan, ghibah ialah sesuatu perkara yang kamu ceritakan kepada tentang si fulan bin si fulan dan perkara itu tidak disukai olehnya. Maksudnya kita ceritakan tentang orang lain. Orang tu kalau tahu aku penumbuk kau bawa tu, mana dia tak suka cerita tu. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimanakah cerita itu betul? Memang perangai fulan bin si fulan memang macam tu. Rasulullah jawab, kalau betul sekalipun dia jatuh pada mengumpat. Kalau tak betul, dia jatuh kepada fitnah. Tuan-tuan, 3 saja contoh. Pertama, kamu terkejutkan orang. Kedua, kamu sembunyikan barang orang.
Ketiga, kamu bercerita tentang orang lain. Kenapa 3 contoh ni diberikan dalam kitab ni? Sebab dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, atadghuna ma'al muflis. Wahai sahabat, kamu tahu tak muflis ni apa? Sahabat angkat tangan, ana ya Rasulullah. Muflis ialah orang yang tidak ada dinar, tidak ada duit, tidak ada dirham. Rasulullah jawab, nehi bukan itu jawapan dia. Jawapan dia ialah muflis apabila hamba Allah itu menghadap Allah, membawa pelbagai amalannya, amalan solat, amalan puasa, amalan zakat, semuanya amalan dibawa. Apabila dihitung hamba Allah ini, rupa-rupanya amalan itu semua dia akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang dia terkejutkan tadi, kepada orang yang dia sembunyikan barang tadi, kepada orang yang dia mengumpat, dia fitnah, dia kutuk, dia keji. Ini semua, segala amalan dia kamu kena berikan kepada orang tersebut. Dan apabila tidak cukup untuk membayarnya, dosa-dosa orang tersebut akan ditimpakan kepada kamu. Inilah orang yang muflis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dosa di antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Dosa antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Kamu solatlah, taubat sekalipun, kamu menangislah air mata darah sekalipun, dosa antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Di antaranya pertama, kita terkejutkan orang, jarang kita minta maaf balik tuan-tuan. Kita terkejutkan orang, dalam ketika itu dia sakit hati. Kita terkejutkan orang pada ketika itu dia kecewa, dan kamu telah wujudkan satu dosa di antara manusia walaupun untuk bergurau. Kamu mengambil barang orang, kamu sembunyikan barang orang, ketika mana kamu nak bergurau, dalam masa yang sama kamu menyakitkan hatinya. Wujud satu dosa di antara manusia, dan jarang kita minta maaf balik tuan-tuan. Kita bercakap tentang orang lain, kamu telah mewujudkan satu dosa di antara manusia. Dan ingat, dosa itu hanya manusia saja boleh ampunkan. Dosa tersebut hanya manusia saja boleh ampunkan. Kamu kena minta maaf balik pada orang tersebut. Sebab itu tuan-tuan, orang yang berakhlak mulia tidak akan mengganggu orang lain. Ustaz, perkara ni baru tahu Ustaz. Macam mana 30 tahun dulu, 20 tahun dulu saya kacau orang yang ada dosa dengan makhluk, yang ada dosa dengan orang. Macam mana tuan-tuan? Yang lepas tu biarlah lepas. Tapi yang sekarang ni kita kena ubah. Kamu bergurau dengan harapan nak bagi orang ketawa. Kamu bergurau dengan harapan kamu nak bagi ceriakan keadaan. Tetapi dalam masa yang sama, orang mangsa tersebut sakit hati. Kamu telah wujudkan satu dosa di antara manusia. Dosa ni Allah tak akan ampunkan. Kamu solatlah, taubat macam mana sekalipun, dosa antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Jadi bayangkan macam kita, yang mana orang yang suka bergurau ni tuan-tuan. Kamu tak tahu. Kamu tak tahu orang tu sakit hati. Dan kita bergurau, jarang kita minta maaf. Yuk, minta maaf yuk, kau sakit hati ke tak? Aku tumbuk kau baru tahu. Ini di antaranya. Akhlak yang sempurna ialah orang yang tidak mengganggu orang lain. Kuatir tuan-tuan, kuatir, takut kita. Bila dosa ni antara manusia, Allah tak akan ampunkan, habis amalan kamu. Bukan setakat amalan kamu habis, dosa dia kamu kena pikul. Dosa orang tersebut akan ditimpa kepada kamu. Tak pasal-pasal kita dapat dosa orang lain pula. Ini yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang keempat, jangan kacau orang. Jadi kalau kamu rasakan kamu boleh, kita tanda right. Kalau tak boleh, waktu muhasabah diri, kita ubah. Jangan pandang orang sebelah, lantaklah orang sebelah tu nak buat apa pun. Kita pergi yang kelima. Yang kelima ialah akhlak seterusnya, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Orang buat jahat dengan kamu, orang fitnah kamu, orang kutuk kamu, orang tuduh kamu, kamu balas dengan kebaikan terhadap orang tersebut. Lagi payah. Perkara ini dinyatakan dalam Al-Quran. Perkara ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Fusilat ayat ke-34 yang bermaksud, tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang paling baik, sehingga permusuhan yang ada itu hilang. Jadilah kamu orang yang berbaik-baik. Maksudnya orang fitnah kamu, orang kutuk kamu, orang keji kamu, kamu kena balas dengan kebaikan. Supaya permusuhan yang ada itu hilang. Dan jadilah kamu sahabat yang sempurna. Lagi payah tuan-tuan. Ustaz tengok muka pun dah menyampah, Ustaz nak maaf macam mana? Ni dendam kesumat 3 tahun tak pernah bertegur, tiba-tiba nak tegur. Ui, payah tuan-tuan. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia akan buat. Dia akan buat. Orang buat jahat dengan kamu, dia balas dengan kebaikan. Orang kutuk kamu macam mana pun dia akan buat. Ini perkara tentang akhlak. Kalau kamu boleh lakukan, kamu antara orang yang hebat. Tapi kita lihat tuan-tuan, zaman Rasulullah SAW,
Rasulullah sendiri pernah balas dengan kejahatan. Adakah Rasulullah tidak sabar? Tak, ini sebagai salah satu contoh. Kita lihat dalam peperangan Uhud. Selesai saja peperangan Uhud, orang-orang yang syahid, orang-orang Islam dalam peperangan Uhud yang syahid berjumlah 70 orang. Apabila dikumpulkan, diasing-asingkan 64 daripada golongan Ansar, 6 orang daripada golongan Muhajirin. Bila golongan Ansar melihat banyak sangat orang-orang Ansar ni meninggal, banyak yang syahid, golongan Ansar yang masih hidup mengatakan, kami akan bunuh 700 orang terhadap apa yang kamu bunuh terhadap orang-orang kami. Golongan Ansar memang kaki perang. Perang ni hobi mereka. Tapi bila Rasulullah datang, Rasulullah tengok satu jenazah demi satu jenazah, para sahabat mengatakan Rasulullah hampir menitiskan air mata. Sebab jasad orang Islam dalam peperangan Uhud kebanyakannya bukan setakat dibunuh, ni dikelar dada ni. Dikelar dada ni, tak ada kerja betul. Jadi bila Rasulullah lihat satu jenazah demi satu jenazah, sahabat mengatakan hampir menangis Rasulullah. Dan Rasulullah terhenti pada satu jenazah dan Rasulullah menangis pada jenazah tersebut. Siapakah jasad tersebut? Jasad tersebut adalah Sayyidina Hamzah. Jasad Sayyidina Hamzah syahid, dibunuh. Jasad itulah yang tolong Rasulullah. Jasad itulah bersama-sama Rasulullah. Jasad itulah yang bersusah payah bersama-sama Rasulullah. Rasulullah nangis sebab apa? Rasulullah nangis sebab jasad Sayyidina Hamzah bukan setakat dibunuh, dikelar dadanya, ditebuk dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan jantung itu daripada badan Sayyidina Hamzah, lalu digigit oleh seorang wanita bernama Hindun. Jasad Sayyidina Hamzah, jasad sahabat Rasulullah. Rasulullah menangis sebab apa? Punyalah kejam. Dahlah bunuh, dikelar dada, dikeluarkan jantung. Rasulullah menangis pada ketika itu. Dan Rasulullah bersabda, aku akan bunuh 70 orang terhadap apa yang mereka lakukan terhadap jasadmu, wahai Sayyidina Hamzah. Ini kata-kata Rasulullah. Rasulullah nak bunuh 70 orang disebabkan apa yang berlaku pada jasad Sayyidina Hamzah. Kemudian turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 126 hingga 128 yang bermaksud, sekiranya kamu nak balas dendam, balaslah dengan balasan yang setimpal. Akan tetapi sekiranya kamu boleh bersabar, bersabar itu lebih baik daripadanya. Dan dalam ayat tersebut Allah menyatakan kesabaran itu datang daripada Allah. Kesabaran itu datang daripada Allah. Rasulullah sabar. Rasulullah tak balas. Rasulullah boleh balas. Allah nyatakan kamu boleh balas, tapi Rasulullah tak balas. Inilah kesabaran yang kena ada pada kita, tuan-tuan. Kita boleh buat insya-Allah, tapi susah. Ini kejap lagi kita keluar selipar hilang. Aku tiba selipar orang lain. Tak dapat selipar orang lain, selipar jamban pun jadilah. Janji ada selipar bawa balik. Itu kita. Kita akan balas dengan apa yang orang buat. Hutang darah pasti dibalas dengan darah. Itu mat kilau. Jadi tuan-tuan, ini sifat kita. Tapi kalau kamu boleh bersabar seperti mana dinyatakan dalam Al-Quran, ini kehebatan antara kita. Kamu diiktiraf sebagai akhlak yang mulia. Dan kita lihat dalam satu lagi ayat Quran. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159. Dalam ayat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, maka berkat dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad, engkau telah berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat kasar, sudah pasti mereka akan melarikan daripada kamu. Oleh itu yang pertama, maafkan mereka. Yang kedua, doakan untuk mereka. Yang ketiga, bermuasyarah dengan mereka. Apa maksudnya, tuan-tuan? Orang yang buat jahat dengan kamu, yang pertama kamu lakukan ialah maafkan dia dulu. Engkau kutuk aku maafkan. Kau fitnah aku, tak apa, aku maafkan. Engkau keji aku, tak apa, aku maafkan. Maafkan yang pertama. Yang kedua, berdoa untuk dia. Ya Allah, kau berikanlah petunjuk dan hidayah kepadanya. Ya Allah, kau ampunkanlah dosanya. Ya Allah. Padahal hati ni panas ni, tuan-tuan. Orang duk kutuk kita. Yang kedua, kamu doakan untuk dia. Yang ketiga, kamu bermuasyarah. Maksudnya kamu bermuasyarah, kamu duduk dengan dia, kamu ubah dia, barulah kamu dapat akhlak yang mulia. Ini dinyatakan dalam Al-Quran. Itu kalau kita tahulah, tuan-tuan, tentang perkara ini, insya-Allah kita boleh buat. Tapi kalau kita tak tahu, kita ikut nafsu kita, kita takkan buat. Ini di antara perkara yang kita kena tahu. Sebagai contoh yang lain, tuan-tuan, kejap lagi tuan-tuan balik, motor hilang. Sejam lepas tu, motor dapat dengan pencuri pun dapat. Agak-agak lunyai ke tak lunyai? Confirm lunyai. Siapa belasah? Tok Imam belasah dulu, sebab kau curi kat surau. Tapi kita tahu tentang surah Ali Imran ayat 159 tadi. Pertama, kau curi motor tadi kan, dia dah mengaku dah. Sekarang ni, maafkan dia dulu.
Kita bincang. Engkau curi motor tadi kan? Sekarang ni kau ambil kunci, kau ambil garam, pergi tukar nama terus. Jangan buat macam tu tuan-tuan, motor semua hilang nanti. Bukanlah itu cadangan dia. Nak bagi tahu betapa ilmu ini hebat. Allah nyatakan pertama, kamu maafkan dia dulu. Kedua, doalah kebaikan untuk dia. Ketiga, bermuasyarah, ubahlah dia. Barulah kamu dapat akhlak yang kelima. Jadi insya-Allah bila kita tahu perkara ini, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, barulah kamu dapat akhlak yang kelima. Dan yang terakhir, akhlak yang keenam, kita sambung bulan depan tuan-tuan. Sudah, kita habiskan terus. Akhlak yang keenam. Akhlak yang keenam ni senang. Memang senang. Saya pun tak tahu kenapa dia letakkan akhlak ini pada nombor 6. Sehingga sangat nombor 6 yang lagi susah. Akhlak yang terakhir untuk pagi ini. Akhlak yang keenam, Syekh Muhammad Saleh Al-Uthamin rahimahullah berkata, akhlak yang keenam ialah kamu bermanis muka apabila berhadapan dengan manusia-manusia lain. Apa dia? Manis muka. Bermanis muka adalah satu akhlak. Akhlak yang sempurna, akhlak yang terbaik ialah apabila seseorang itu bermanis muka berhadapan dengan orang lain. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaqa bihwaji talqin, yang bermaksud janganlah kamu meremeh-remehkan sesuatu amalan yang dilakukan oleh orang-orang sekeliling kamu. Kita duduk dalam surau, ada jemaah pergi kutip sampah. Kita duduk dalam surau, ada jemaah pergi susun kitab. Kita duduk dalam surau, ada jemaah tusung rehal. Setiap mana perbuatan yang kamu nampak, kamu jangan remeh-remehkan perbuatan tersebut. Rasulullah kata, jangan kamu meremeh-remehkan perbuatan ataupun amalan yang dilakukan oleh sekeliling kamu, walaupun sekecil-kecil amalan. Termasuklah apabila orang itu senyum dengan kamu. Kita duduk dalam surau ni, orang senyum dengan kita. Rasulullah bagi tahu jangan kamu remeh-remehkan senyuman tersebut. Sebab senyuman adalah satu amalan, senyuman adalah satu sedekah dan senyuman adalah satu ibadat. Ketika mana kamu nampak orang senyum dengan kamu, jangan kamu meremeh-remehkannya. Kenapa hadis ini dinyatakan tuan-tuan? Sebab kita buat sebaliknya. Kita buat sebaliknya daripada apa yang Rasulullah suruh. Apa yang kita buat? Kau tengok, dia senyum-senyum, nak pinjam duit lah tu. La ilaha illallah. Ada je kita buruk sangka dengan orang. Ketika mana orang menyatakan satu amalan, jangan kita remeh-remehkannya. Bila kamu remeh-remehkan satu amalan, dia akan menjadikan dosa kepada kamu. Ini di antara yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufi sadaqah wa inna minal ma'ruf an talqa ahaqa biwajhi talqan. Yang bermaksud setiap kebaikan itu adalah sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kutip sampah dapat pahala sedekah. Susun rehal, susun kitab dapat pahala sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Dan di antara kebaikan lain yang akan mendapatkan pahala sedekah ialah senyum. Kamu senyum dengan sahabat-sahabat dalam surau ni dapat pahala sedekah. Kejap lagi kita balik, kita senyum dengan ahli keluarga kamu, dapat pahala sedekah. Dan kalau kita jumpa musuh sekalipun kamu senyum, kamu dapat pahala sedekah. Tapi kalau kamu senyum jumpa tabung, tak dapat pahala sedekah. Tabung tu nak duit. Apa barang senyum? Tak ada, minta duit. Jadi senyum dekat tabung tak dapat pahala sedekah. Jadi senyuman inilah Rasulullah nyatakan. Senyuman adalah satu amal ibadat kamu. Dan yang terakhir Rasulullah SAW bersabda, kalian, kita semua ni dalam surau ni, kalian tidak akan dapat menarik hati manusia berdasarkan pangkat, berdasarkan darjat, berdasarkan harta kalian. Tapi kalian dapat menarik hati manusia lain dengan senyuman. Tuan-tuan, Rasulullah dah bagi tahu 1400 tahun dahulu dah. Kita buat waktu bila tuan-tuan? Kita tengok kalau orang pergi interview cari kerja. Dia datang interview cari kerja, dapat kerja ke tak dapat kerja, nombor 2. Tapi bila dia duduk, dia senyum dengan orang yang nak menemu juga. Pasal apa kau senyum? Sebab kamu yakin senyuman tu dapat menarik hati orang. Rasulullah dah bagi tahu 1400 tahun dahulu dah tentang senyuman ini. Inilah di antara amalan yang terbaik, iaitu yang keenam. Yang mana yang keenam, senyum semua. Dan yang keenam ni saya rasa semua jemaah boleh buat. Lepas ni kalau semua buat, tuan-tuan tak payah pelik lah kalau tuan-tuan tengok pengusi duk senyum aja. Tapi kalau dia tidur, dia senyum, tak betul namanya tu. Jadi ini di antara yang keenam tentang senyuman. Habis keenam-enam perkara. Saya ulang semula. Pertama, Al-Quran dan hadis. Saya yakin semua ada. Cantik Ustaz, yang ini saya ada Ustaz. Yang kedua, setiap amalan kefarduan yang telah ditetapkan, solat kamu, zakat kamu, puasa kamu, yang ini pun saya dah settle Ustaz. Saya ada nombor 2 dah.
Yang ketiga tentang ujian daripada Allah. Yang ini susah Ustaz. Kadang-kadang Dan sabar, kadang-kadang Dan tak sabar. Kita muhasabah diri. Yang keempat, jangan kacau orang lain. Lagi payah. Hobi saya memang menyakat orang Ustaz. Kalau tak menyakat orang tak boleh tidur. Kita muhasabah diri. Yang kelima, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Lagi payah Ustaz, saya pandai bagan. Orang buat, aku tibai. Yang keenam, bermanis muka. Itulah keenam akhlak yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Uthaymin rahimahullah tentang akhlak tersebut. Dan tuan-tuan, saya kongsikan sebuah hadis yang terakhir, berapa kali terakhir pun saya tak tahu berapa kali saya sebut dah. Ini terakhir betul-betul ni. Rasulullah ajar kita bagaimana kita nak dapatkan keenam tadi. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan ada 2, tuan-tuan ada 3, tuan-tuan ada 4, tak cukup lagi 6, Rasulullah ajar macam mana dapatkan keenam. Rasulullah ajar kita seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan 2 perumpamaan. Perumpamaan pertama, orang yang berakhlak mulia tetapi dia menjual minyak wangi. Peniaga menjual minyak wangi mempunyai akhlak yang mulia. Perumpamaan kedua, peniaga yang menjual besi yang mempunyai akhlak yang tidak senonoh. Rasulullah bagi tahu kita sebagai pembeli, apabila kamu sebagai pembeli, kamu datang ke kedai minyak wangi yang akhlak yang baik ni, walaupun tak beli minyak wangi, tapi bau haruman itu akan melekat pada baju kamu. Maksudnya akhlak yang baik akan masuk pada kamu. Tapi bila kamu pergi ke kedai nombor 2, kedua yang menjual besi, akhlak yang tak baik, walaupun tak beli besi tersebut, tetapi percikan api itu akan merosakkan baju kamu. Maksudnya akhlak yang buruk akan masuk kepada kamu. Dengan kata lain, kita berdampinglah dengan orang-orang yang soleh. Kamu akan diubah menjadi orang yang soleh. Seperti mana kita duduk dalam surau ni tuan-tuan. Dalam surau tak ada orang nak buat perangai yang tak senonoh, melainkan dekat luar surau. Macam setan perangai dia. Tapi dalam surau, elok kamu diubah berdasarkan keadaan dan orang sekeliling. Sama juga contoh tuan-tuan, kejap lagi habis kuliah ni kita pergi kedai mamak. Kalau tuan-tuan pergi kedai mamak, sarapan kedai mamak seorang-seorang, kopiah ni kita akan lipat-lipat masuk dalam poket. Segan babe, nanti orang kata aku alim pula. Tapi kalau kita pergi kedai mamak lepas subuh ni, kita pergi dalam berkumpulan. Semua duduk dalam meja ni, semua pakai kopiah. Kamu takkan perasan kopiah di atas kepala kamu sampailah balik. Bang, tak buka kopiah daripada tadi lagi. Lupa. Kenapa kamu lupa? Sebab Allah ubah mengikut orang di sekeliling kamu. Nak dapatkan akhlak yang sempurna, kita berdampinglah dengan orang-orang yang baik. Inilah di antaranya perkongsian saya pada pagi ini. Terima kasih kepada Tuan Haji yang menjemput saya, yang datang dekat sini. InsyaAllah sekiranya ada peluang, kita kongsikan wasiat-wasiat yang lain. Yang baik itu datang daripada Allah. Kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhana qarti bi amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.